Padamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini. Apa yang tersirat di hati bersama Amali. Selamat sejahtera semua. Sebagaimana kita ketahui banyak novel-novel semua ada latar masa, latar tempat, latar masyarakat. Bagaimana dengan novel Julia? Ada. Latar masa Julia ada pada tahun 1997. Dan ia menurut berita kaki dan peristiwa keadaan yang berlaku di negara kita pada waktu itu. Dan dia berlaku dalam lingkungan 3 tahun, iaitu dikirakan dengan usia Julia yang melanjutkan pelajaran ke Australia. Manakala latar tempat pula adalah di Malaysia dan di Australia. Di Malaysia lokasinya adalah seperti di Kuala Lumpur dan di Kedah. Manakala di Australia di Bandar Perth, dan banyak tempat-tempat menarik di dalam Perth. Latar masyarakat pula adalah di Malaysia penduduknya berbilang kaum, di bandar dan di kampung bila bangsa. Manakala di Perth Australia pula masyarakatnya moden dan terbuka dan mengamalkan demokrasi. Jadi marilah kita sama-sama saksikan Julia. di butik BN Pro. Cik Julia nak saya temankan? Tak payah je. Biar saya pergi sendiri. Tapi sebelum tu saya nak jumpa dengan Puan Syamsiah dan Cik Hashim ya. Cik Hashim? Cik Hashim dah keluar. Keluar? Dia ke mana? Tak ada pula dia bagi tahu saya. Tapi saya nampak dia macam tertekan aja. Gina, saya tak nak jumpa siapa pun hari ni kecuali mereka yang dah ada appointment. Okey? Saya nak simak laporan Cik Baharu dulu. Termasuk I ke? Jun! Nampaknya Cik Julia, I terpaksa minta diri dulu sebab I tak ada temu janji dengan Cik Julia. Jun, dah sampai. Takkan nak balik. Terima kasih, Gina. Masuklah. Hai Gina. Duduk. This is for you. Untuk saya? It's a good book. Tajuk dia Membujur Lalu, Satu Pengalaman Orang Melayu. Julia kena banyak membaca sekarang. Yalah, Julia juga nak cakap kan. Islam berkembang melalui ilmu pengetahuan. Jadi, I harap sistem pengurusan Julia ni berdasarkan ilmu, bukan nafsu. Amboi, Jun. Itu dah macam sarjana Islam dah tu. Business is a game, Julia. You have to play it right. Kalau kita lalai, kita leka, tak ada ilmu pengetahuan, orang lain akan ambil kesempatan. Always remember that. One day you know what I mean. Tapi
Julia punya prinsip jelas, Jun. Keadilan. Walaupun Julia ni bersaing, tapi tanggungjawab sosial Julia tu masih ada lagi. Julia tak adalah fikir pasal keuntungan je. Tapi Julia cuba nak pelihara kesejahteraan, Jun. Oh, a businesswoman with a heart. Unik. Selalunya orang korporat ni langsung tak mementingkan kebajikan masyarakat, pendidikan dan alam sekitar. Asyik nak mengau keuntungan je. Kalau semua orang macam Julia, aman dunia ni, kan? Itu prinsip arwah apa. Julia cuba nak pertahankan je. Okey, macam mana dengan projek kita? Pasal tu, I dah buat temu janji dengan pengarah urusan syarikat keluarga I. Bila? Kata Selasa minggu depan. Okey. Pukul berapa, Jun? Pukul 2 di Cinta Sejati Travels and Tour. Julia tahu. Julia kenal pengarah urusannya. Apa ni? Encik Ihsan Abdullah, kan? Itu abang ipar I. Abang ipar Jun? Ya. Sebenarnya kan Umi, Julia datang ni pun bukannya pasal butik ni aja. Julia nak bincang dengan Umi pasal perniagaan Abah secara keseluruhannya, Umi. Umi tahu BM Pro Holdings tengah ada masalah, kan? Tapi Umi yakin Julia mesti boleh selesaikan. InsyaAllah, Umi. Kadang-kadang Julia rasa macam tak larat dah nak melangkah masuk ke pejabat tu. Tapi demi harapan arwah mak dengan Abah, Julia cuba juga. Walaupun susah. InsyaAllah Julia akan cuba sedaya upaya Julia. Dan Julia serahkannya semua kepada Allah, Umi. Itulah sebaiknya. Julia kan anak sulung. Jadi adik-adik semua bergantung pada Julia. Kalau Julia tak kuat semangat, diorang pun nanti lemahlah tengok Julia, kan? Pasal butik ni, Julia tak payah susah hatilah. Umi akan uruskan. Julia tahu tak, tiba-tiba je apa ni permintaan jubah wanita, kan? Meningkat daripada UK semenjak peristiwa 11 September itu. Ya ke? Alhamdulillah. Semua orang tahu, kan? Sebenarnya apa yang Bush cakap tu memang tak betul. Lagipun sekarang Julia dengar-dengar ni, permintaan untuk Al-Quran pun dah makin-makin bertambah. Ya? Sebab Julia rasakan orang-orang semuanya nak tahu apalah isi kandungan Al-Quran tu, kan? Julia kena ingat satu perkara tau. Kita mesti tolong-menolong. Sebab ni kan perniagaan keluarga. Walau apa pun terjadi, kita kena teruskan juga. Julia jangan bimbang. Umi takkan minta apa-apa pun. Minta apa-apa? Apa Umi ni? Kenapa Umi cakap macam ni? Rashid? Kenapa kau datang kat sini, Rashid? Aku datang nak minta maaf atas sikap aku hari tu. Yalah, aku tak sepatutnya cakap macam tu, kan? Maafkan aku ya juga. Malaysia telefon. Cik Julia confirm nak hadiri kursus pengendalian homestay tu. Oh, mesti Gina. Kursus tu penting. Kalau tak, macam mana kita nak kendalikan homestay tu nanti, kan? Nak saya telefon Cik Ibrahim? Baik, Cik Julia. Ya, Gina? Cik Julia, Cik Ibrahim di talian. Assalamualaikum, Cik Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi.
saya mengganggu Cik Ibrahim agaknya. Oh tidak, saya memang menunggu-nunggu panggilan daripada Cik Julia. Ni Cik Ibrahim, tentang pengenalan kursus homestay itu nanti, saya memang nak hadirinya. Lagipun kita baru ceburi bilang baru kan, kursus tu memang penting sangat untuk kita. Baguslah kalau macam tu Cik Julia. Lagipun program homestay ni belum banyak dilakukan di negara kita. Cik Julia boleh cuba cara yang ni sebab ramai pelancong luar yang suka menikmati kehidupan cara kampung di negara kita. Anyway, Cik Julia nak hantar berapa orang? Kalau boleh dalam 4 orang, Cik Ibrahim. Lagipun saya nak mereka ni semua dapat input baru tentang program tu nanti. Okey, tak apalah kalau macam tu Cik Julia. Baguslah tu. Tapi saya rasa Cik Julia perlu datang sendirilah. Banyak perkara yang boleh kita bincangkan nanti. InsyaAllah Cik Ibrahim. InsyaAllah saya datang ya. Terima kasih banyak Cik Ibrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Industri pelancongan yang terjejas menjejaskan perniagaan di bidang penyediaan makanan. Syarikat tidak menerima sebarang tempahan dan pembatalan di saat akhir membuatkan syarikat gagal memperolehi sebarang pendapatan. Syarikat hanya membuat kutipan hutang tertunggak dan bukan perolehan kontrak baru. Perolehan untuk 6 bulan terakhir pun tak ada. Apa ni? Ya, Cik Julia. Gina, kalau awak nak balik, awak baliklah dulu Gina. Saya banyak kerja ni, saya baik lambat sikit malam ni kot. Tak apa, Cik Julia. Saya boleh temankan. Saya pun banyak kerja yang hendak diselesaikan. Kita pergi makan sama nak nanti? Okey. Okey. Abah sedang berusaha untuk membawa BM Pro ke peringkat antarabangsa. Laporannya dijangka meningkat, terutama dalam industri automobil. Kalau semuanya berjalan lancar, BM Pro akan menjadi ejen terbesar kereta nasional ke Afrika dan negara Timur Tengah. Tapi kita ni kecil, Mak. Macam mana lah kita nak bersaing dengan syarikat luar negara yang lebih hebat lagi? Dengan menggunakan perkongsian pintar. Konsep tu. Kongsian pintar. Konsep perkongsian pintar. Saya dah hubungi pejabat Nur Babasul mengenai motivasi yang Cik Julia cadat itu. Apa respon diorang, Gina? Mereka dah bersedia. Minggu depan mereka akan hantar proposal dan menu tu. Baguslah kalau macam tu. Saya pun dah minta Ustaz Amar bagi pengisian ilmu pada staf. Okeylah Gina, kita balik dulu. Gina nak bawa kereta ke saya? Tak kisahlah. Saya tumpang Gina, saya suruh Pak Aku balik dulu. Lepas makan, Gina hantar saya balik, boleh? Jom.
Tengah ada kereta depan. Lepas tu, kereta tu apa lagi terus melelong lah. Macam orang mabuk buat kereta. Kita menggelabah. Aku rasa korang tak baik buat Julia tu. Kalau Julia tu tak nak join kita dah lah, apa lagi kita nak? Aku nak ajar dia juga. Depan-depan aku sendiri, dia boleh keluar dengan budak Cina tu. Dan aku pergi pejabat dia, dia boleh buat hilah. Betul. Buat je apa-apa kat dia. Sibuk. Sin. Makanan ya? Mana? Ada lah. Minum dulu. Kalau para pelajar umpamanya atau sesiapa saja yang mengikuti perkembangan sastra remaja di tanah air kita ini meneliti karya-karya ataupun novel-novel yang dihasilkan Abu Hassan Murad, ada satu trend atau kecenderungan pada Abu Hassan. Abu Hassan seolah-olah ingin keluar daripada kebiasaan, ingin memperkenalkan suatu bentuk dalam dunia penulisan. Selain daripada Julia ni, Abu Hassan juga menulis Natasha yang mengambil latar Bosnia, dan juga Abu Hassan menulis novel Cinta Madinah, dan Cinta Madinah ni sedang bersiri dalam utusan Melayu mingguan pada setiap hari Sabtu. Ketiga-tiga novel Abu Hassan ni semuanya mengambil latar luar negara. Ada unsur pengembaraan di situ, dan ini dari segi kategori termasuk dalam kategori novel kembara ataupun pengembaraan, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil travelogue. Jadi ini satu trend pada Abu Hassan Murad. Sebelum itu ada novel pengembaraan travelogue tapi banyak mengambil latar dalam negeri. Dan adanya lampiran gambar-gambar ataupun keratan Abah dan sebagainya. Ini dapat pula dikatakan novel ini juga bukan saja berbentuk dalam kategori travelogue ataupun perjalanan atau pengembaraan, tetapi juga dia boleh dikatakan sebagai novel biografi ataupun semi biografi. Dan kalau kita teliti betul-betul, kalau para pelajar umpamanya membuat interview ke atau mengadakan semacam penyelidikan sepintas lalu tentang Abu Hassan Murad ini, Abu Hassan sendiri memang banyak mengembara, dan mengikut Abu Hassan Murad sebagai pengarang bahawa watak-watak dalam cerita itu adalah watak-watak yang benar. Lokasi-lokasi yang terdapat di tanah air kita dan juga lokasi yang terdapat di Australia itu adalah lokasi yang benar. Malah institusi tempat mereka belajar, Julia belajar ini pun adalah tempat yang sebenar. Dan dalam konteks ini kita dapat katakan novel ini sebagai novel biografi. Ini ada kaitannya dengan keprihatinan dan ketelitian Abu Hassan menghayati atau memerhatikan peristiwa-peristiwa yang berlaku di tanah air kita, lalu diangkat dan diberikan peristiwa itu pada watak-watak yang tertentu seperti yang dialami oleh Julia. Jadi disitulah keistimewaan novel Abu Hassan, ada lampiran-lampiran. Walaupun ia lampiran gambar dan juga keratan Abah, ini sebenarnya lampiran yang signifikan yang membawa makna dan boleh membantu penghayatan dan juga pemahaman para pelajar terhadap novel ini. Para pelajar yang mengikuti atau yang prihatin dengan perkembangan sastra remaja di tanah air kita, atau para pengkaji atau peminat sastra remaja di tanah air kita ini, kalau sudah membaca banyak karya dan meneliti hasil ciptaan Abu Hassan Murad ini, ternyata pengarang ini mempunyai kecenderungan untuk mengambil cerita, mengangkat bahan cerita, temanya dengan meletakkan novel ini dalam kategori travelogue ataupun kisah perjalanan. Seperti terdapat dalam Natasha yang mengambil setting di Bosnia, Cinta Madinah yang mengambil setting di Madinah dan juga di Mekah, dan Julia mengambil setting di Malaysia dan juga di Australia. Jadi kecenderungan ini ialah memperlihatkan kelainan dalam diri Abu Hassan Murad.
Sebelum itu banyak novel remaja di tanah air kita yang bercerita tentang perjalanan sebagainya, tetapi banyak mengambil latar peristiwa yang berlaku di tanah air kita. Jadi di sini satu keistimewaan, satu kelainan. Dan lampiran yang terdapat dalam novel ini sama ada dalam bentuk gambar ataupun kelihatan abad, ini nak membuktikan bahawa cerita ini benar-benar berlaku, dialami oleh watak-watak tertentu. Mungkin ada peristiwa-peristiwa ataupun pengalaman penyesuaian daripada kehidupan sehari-hari dimasukkan dalam karya ini. Jadi kalau dilihat dari aspek ini, jelas novel ini boleh kita kategorikan sebagai novel semi-travelogue dan juga semi-biografi. Jadi di sini letaknya keistimewaan. Dan setiap keping gambar, setiap kelihatan abad yang terdapat dalam novel ini dan juga novel-novel Abu Hassan Murad yang lain seperti Natasha dan juga Cinta Madinah, sebenarnya ada fungsinya, ada relevansinya dan juga ada signifikannya. Dan ia akan membantu para pelajar untuk menghayati novel ini, memahami novel ini dengan lebih baik lagi. Apatah lagi bila latar itu jauh daripada negara kita sendiri. Dan ini sebenarnya saya sendiri secara peribadi, kalau nak belajar agama tu dia tak pergi Australia, dia pergi ke Jordan, pergi ke Mesir, pergi ke Madinah atau ke Turki umpamanya. Tetapi ternyata bahawa ada institusi agama yang terletak di yang berada di Australia. Dan ini juga menunjukkan Abu Hassan Murad ini dia bukan saja menulis berdasarkan imajinasi, tetapi juga bertolak dari fakta. Di mana saja dia pergi, biasanya Abu Hassan Murad akan kembali dengan sebuah novel berlatarkan peristiwa ataupun latar tempat yang dikunjunginya. Dan watak-watak itu dibina, diambil watak-watak remaja dengan tujuan, saya yakin Abu Hassan tulis novel seperti ini ada motifnya, ada strateginya, dengan harapan para pelajar dapat mengangkat banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang dapat membantu seseorang itu melangsungkan kehidupannya di jagat raya ini. Baiklah, jangan lupa tonton episod Julia dengan perbincangan yang seterusnya.